Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang amat saya hormati saudara saya Kojoy. Sebab saya sebut nama dia pertama sekali sebab dia yang pertama masuk dalam madrasah ni tadi. Ya. Yang kedua sebab dia hantar ikan kat rumah saya. Saya ni ulama sampul kena macam tu saudara. Ada pilih-pilih kasih sikit. Orang bagi imbuhan kat saya kena sebut lah nama dia. Ulama sampul, biasalah kan. Yang keduanya sahabat-sahabat saya yang lain lah. Yang baru masuk, yang tengah masuk, yang akan masuk, yang masuk kemudian keluar balik, yang mereka panas. Ada walaon tu dia tak boleh masuk saudara. Madrasah saya ni, dia masuk dia rasa panas. Sebab dia dengar ayat-ayat Quran tu, mukadimah je pun. Mukadimah tu penting lah baca ayat Quran. Dia dengar ayat Quran dia panas saudara. Dia jenis macam iblis ni. Iblis ni contohlah dia akan dengar baca Quran dia panas lagi. Jadi adalah yang tak tahan. Tak apalah, itu adat Islam. Kita dalam kehidupan dunia ini adalah manusia-manusia yang tidak boleh mendengar ayat Quran. Ada manusia-manusia pula, dia bukan tidak boleh mendengar. Dia suka ayat Quran. Bukan kerana dia suka tu kerana dia nak amalkan apa yang diajar dalam Quran. Tetapi dia suka sebab dia boleh tunggang ayat Quran. Golongan ni banyak saudara. Golongan yang suka kepada Quran untuk dia tunggang, golongan ni banyak dalam negara kita. Jadi itulah tugas kita sebagai umat Islam. Kenapa kita umat Islam kita ni diajar supaya kita menegur dan kita menyekat mana-mana kumpulan, mana-mana fahaman yang nak jadikan Islam sebagai bahan tunggangan. Kerana Islam, agama Islam diturunkan bukan sebagai tunggangan. Ia diturunkan adalah untuk memberi petunjuk kepada makhluk, kepada manusia, kepada hamba Allah di muka bumi ini. Kita sebagai manusia, Allah turunkan menjadi khalifah. Khalifah. Dalam peristiwa turunnya Nabi Allah Adam itu adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah kepada semua makhluk. Kita jadi pemimpin kepada binatang-binatang. Di kalangan manusia, kita juga menjadi pemimpin di kalangan manusia. Di kalangan binatang dan tumbuh-tumbuhan dan semua sekali makhluk, kitalah menentukan keadaan dunia ini baik atau tidak baik. Jadi kalau kita nak tentukan keadaan dunia ni baik tak baik, kita kena baikkan diri kita dulu, baikkan keluarga kita dulu, baikkan masyarakat kita dulu. Baru boleh kita baikkan negara kita dan seluruh dunia. Tapi kalau kita dalam diri kita sendiri pun tak boleh nak baik, kerja kita duduk menghina orang, kerja kita duduk fitnah orang, kerja kita duduk mengkafirkan orang, duduk memunafikkan orang, maka kita gagal sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini di antara ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana manusia itu diturunkan untuk menjadi khalifah. Bermula dengan peristiwa penciptaan Nabi Allah Adam, diturunkan, dan bermulalah episod yang Allah nak tunjukkan kepada kita betapa di manusia dalam dunia ini ada makhluk yang ego dan sombong. Walaupun Allah beri kepada mereka kenikmatan, tetapi mereka lupa kepada apa yang Allah berikan. Mereka tidak bersyukur, malah mereka ego dan sombong. Bermula dengan peristiwa bagaimana iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Allah Adam, sedangkan Allah telah beri nikmat kepadanya, dengan nikmat syurga,
yang iblis itu berada di syurga. Tetapi apabila diturunkan Nabi Allah Adam, diperintahkan hanya buat satu benda yang mudah saja, iaitu sujud kepada Adam. Maka iblis yang merasakan dia hebat. Ya, Adam baru dicipta oleh Allah, dia lagi lama dicipta. Adam belum lagi masuk syurga, aku dah masuk dulu syurga. Ya, Adam dibuat daripada tanah, aku dibuat daripada cahaya daripada api. Kan? Jadi dia rasa hinanya Nabi Allah Adam itu, maka dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Jadi dia ego. Walaupun dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, duduk di syurga, tapi dia sanggup keluar daripada syurga hanya kerana keegoan dia. Ini yang berlaku kepada rakyat negara kita ini. Ya, mereka sentiasa merasai kesusahan dan kesukaran. Kerana apa, saudara? Kerana mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Ya, Allah dah uji mereka dengan kesenangan, dan Allah uji mereka dengan kesusahan. Allah uji pula dengan kesenangan, dia masih lagi ego dan sombong. Ya, selama mereka berada di bawah kerajaan 33 bulan, Allah uji dengan kesukaran. Ya, kita dihadapi dengan wabak penyakit yang melanda seluruh dunia. Negara kita dilanda dengan wabak COVID. Ya, suatu 2021 yang paling hebat. Ya, dikala Allah menguji negara kita dengan bala bencana COVID, ada di kalangan kita memberi kesempatan untuk mereka melunaskan nafsu sarakah mereka, ya, untuk mendapatkan kuasa. Mereka mengambil kesempatan di atas kesusahan kerajaan ketika itu yang sedang sibuk nak tangani COVID. Di situlah mereka mengambil kesempatan dan ruang yang ada untuk mereka menampas kuasa. Maka peristiwa langkah syaitan berlaku. Saya ulang cerita ini untuk apa, saudara? Sebab saya nak bagi tahu, ya, bahawa ada manusia yang Allah uji dengan bala bencana. Mereka bukan saja berdoa dan tawakal, ya, dan bertambah muhasabah, tetapi mereka masih ego dan sombong. Ya, mereka tak peduli pun bala bencana yang melanda. Bahkan mereka menggunakan bala bencana yang Allah turunkan itu untuk mereka mengambil kesempatan melunaskan nafsu sarakah mereka untuk mendapatkan kuasa. Sebab mereka tahu ketika itu kerajaan PH sedang sibuk menangani dan mendepani COVID yang baru melanda. Kita tidak bermain politik, kita tak ambil tahu dah apa yang kau buat. Kita tak pernah baca pun strategi kau. Sebab kita nak hadapi COVID, kita nak tangani COVID, kita nak selamatkan negara kita, kita nak selamatkan rakyat kita daripada dihadapi penyakit COVID. Jadi kita tidak fikir pun tentang apa-apa politik. Di ketika itulah mereka melihat kelemahan kerajaan ketika itu, mereka merancang, ya, untuk melaksanakan pengkhianatan. Dan perancangan ini melibatkan siapa? Melibatkan Mahathir Mohamad. Perancangan ini melibatkan siapa? Melibatkan Muhyiddin Yassin. Perancangan jahat ini melibatkan siapa? Azmin Semurid. Persiapan pengkhianatan ini melibatkan siapa? Haji Hadi Awang. Ya? Rupanya di kalangan pengkhianat-pengkhianat itu terselit seorang lebay, ya, yang dikatakan kononnya ulama. Tetapi mereka lebay inilah, saudara, yang menjadi barwa kepada pengkhianatan itu. Bukan kita sebut, bukan kita tuduh. Dia sendiri mengaku, saya terlibat di dalam peristiwa langkah syaitan. Itu dia sendiri mengaku, saudara. Jangan kata saya fitnah. Saya tak akan fitnah bulan puasa. Letih je saya berpuasa kalau saya fitnah. Pahala saya tak ada. Saya akan jadi kering tekak aja. Ya, berpuasa tak dapat apa-apa kalau saya fitnah. Tapi saya nak ceritakan satu peristiwa yang betul dan benar supaya para walaon hari ini, ya, anak murid yang berada dalam madrasah saya petang ini kenal siapa sebenarnya punca kemelut politik dalam negara kita. Ya, politik negara kita dah lama, bukan baru, saudara. Selepas pada mereka kita berpolitik. Bahkan sebelum mereka lagi dah ada gerakan-gerakan politik. Tapi gerakan sebelum mereka berpolitik untuk mendapatkan kemerdekaan. Selepas mereka berpolitik untuk menguruskan negara, untuk mentadbir negara. Tetapi tidak ada satu pun, ya, peristiwa yang malang seperti mana tahun 2021. Ya, apabila ahli politik kita dah mulalah, ya, tidak lagi menghormati amalan demokrasi. Mereka mula dah untuk menunjukkan sikap bahawa mereka sanggup
melanggar undang-undang demokrasi. Kerana apa? Untuk mendapatkan kuasa. Mereka sanggup khianat kawan mereka. Mereka sanggup khianat orang yang mengangkat mereka. Mereka sanggup khianat orang yang membantu mereka waktu susah. Inilah parti Bersatu. Inilah parti PBBM. Inilah parti Mahathir. Ya, parti yang orang tak kenal pun. Orang dah tak kenal Mahathir ni. Orang campak Mahathir ni lama dah kerala ni. Waktu itu. Di zaman waktu pemerintahan Najib. Najib pun dah tak peduli dah Mahathir ni. Tak siapa yang peduli dia. Dia terkontang-kanting seseorang. Tak tahu siapa yang peduli. Parti pun tak ada waktu itu. Orang dah tak peduli dia dah. Orang dah anggap dia dah nyanyok. Akhirnya dia nak tunjuk bahawa dia sebenarnya masih ada pengaruh di kalangan rakyat Malaysia. Dia nak tunjuk bahawa ini Mahathir lah. Siapa boleh lawan Mahathir? Siapa lawan Mahathir akan lingkup. Dia nak buktikan itu. Maka dia buat apa, saudara? Ya? Maka dia membuat satu yang kita masih ingat lagi. Dia mengadakan deklarasi rakyat. Waktu itu dia tak buat parti lagi. Dia buat gerakan deklarasi rakyat. Masa itu Pakatan Harapan tak terlibat pun dengan deklarasi rakyat. Sebab kita tahu, ya, apa yang Mahathir lancarkan deklarasi rakyat itu adalah untuk kepentingan dia. Bukan untuk kepentingan rakyat. Dia lancarkan deklarasi rakyat hanya nak tunjukkan kepada orang bahawa dia masih ada pengaruh. Nak tunjuk kepada orang bahawa jangan main-main dengan aku. Pak Allah tak ikut cakap aku, Pak Allah out, dia kata. Pak Allah tak ikut cakap aku, Pak Allah terjun daripada menteri. Sekarang masa tu Najib jadi Perdana Menteri. Aku nak beritahu Najib, ni akulah Mahathir Karala, dia kata. Najib tak mau ikut cakap dia. Tunggulah masa kau akan jatuh. Maka dia lancarkan gerakan dipanggil deklarasi rakyat. Dia seru rakyat Malaysia untuk tanda tangan deklarasi rakyat. Ya, dia seru rakyat Malaysia tanda tangan, dia dapatkan 1 juta tanda tangan untuk nak minta Najib jatuh. Nak minta Najib letak jawatan. Itu tujuan deklarasi rakyat, saudara. Pakatan Harapan, ya, tak mau terlibat dengan deklarasi rakyat ketika itu. Sebab bagi kami dalam Pakatan Harapan, tujuan Pakatan Harapan politik bukan untuk hanya menjatuhkan Najib. Kita tidak ada sasaran individu. Kita bukan benci batang tubuh dia, tetapi dasar dan polisi. Pendekatan pemerintahan ketika itu yang kita tidak bersetuju. Sebab itu kita nak jatuhkan Barisan Nasional. Matlamat Pakatan Harapan. Kita bukan nak jatuhkan Najib atas nama dia batang tubuh Najib. Tak. Kita nak jatuhkan kerajaan Barisan Nasional dan kita nak menjadi kerajaan. Itulah Pakatan Harapan. Sebab itu Pakatan Harapan tak mau terlibat dengan deklarasi rakyat. Sebab deklarasi rakyat itu jelas. Ya, di dalam deklarasi rakyat itu hanya nak menjatuhkan manusia yang bernama Najib. Ya, bagi mereka Najib turun, yang diangkat mereka itu tetap Barisan Nasional tetapi orang yang pro kepada Mahathir. Itu tujuan Mahathir, saudara. Itu tujuan Mahathir. Jadi bila dibuat deklarasi rakyat, dapat sambutan tak? Tak dapat sambutan. Ya, tak sampai 1 juta pun. Ya, berapa ratus ribu je itu pun difahamkan. Ada orang membuktikan tanda tangan itu pun digunakan tanda tangan fake, tanda tangan yang diset, tak sampai 1 juta. Konon-kononnya deklarasi rakyat itu nak dia tak serahkan kepada kebahaduli tuanku. Ini kerja Mahathir. Ya, orang nak jatuhkan dia kena melalui demokrasi. Tapi dia nak jatuhkan orang, dia nak gunakan cara deklarasi rakyat, memorandum, nak serah kepada agung. Ini cara dia. Sebab dia tidak ada kekuatan politik. Sebab itu dia tidak nak jatuhkan Najib melalui kekuatan politik. Akhirnya deklarasi rakyat gagal. Bila deklarasi rakyat gagal, apa Mahathir buat? Dia tidak putus asa, saudara. Orang yang jahat ini, yang bernama Mahathir ini, dia tidak tahu erti putus asa dalam membuat kerja jahat. Dia takkan putus asa. Ya, bila deklarasi rakyat gagal, dia punya plan, ya, fikir apa aku nak buat. Aku nak juga jatuhkan Najib. Marahnya dia kepada Najib sebab apa? Sebab Najib tidak mengangkat anak dia di dalam politik UMNO itu sendiri. Sebelum itu. Mukhriz. Sebelum Mukhriz dipecat lah. Ya. Masa Mukhriz bertanding dalam pemilihan UMNO, Najib tak nak bantu anak dia. Ya. Dia nak minta anak dia bertanding naik presiden. Dia minta Najib waktu itu presiden UMNO, dia minta Najib sokong anak dia sebagai naik presiden. Najib tak nak sokong. Maka Mukhriz bertanding, kalah teruk, saudara. Anak Mahathir ni kalah teruk dalam pemilihan UMNO. Sebab apa? Sebab bagi Najib,
Apa perlunya dia nak sokong, memberikan sokongan terbuka kepada Mukhriz, sedangkan Mukhriz tidak pernah pun menang bertanding dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO? Itu Najib punya jawapan. Ya, dia kata macam mana aku nak sokong dia sebagai orang yang bertanding naik Presiden UMNO, sedangkan dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO pun dia tak nak bertanding. Sebelum ini dia jadi Majlis Kerja Tertinggi UMNO hanya kerana kapasiti dia waktu itu sebagai Menteri Besar Kedah. Ya, dia pernah jadi Menteri Besar Kedah, dia automatik dia jadi anggota perhubungan, ya, perhubungan UMNO, pengurusi perhubungan UMNO Kedah, dan automatik berada dalam MKT UMNO sebab dia Menteri Besar Kedah. Dia berada dalam MKT UMNO bukan kerana bertanding, kerana jawatan dia Menteri Besar Kedah. Ya, tiba-tiba dia nak bertanding sebagai naib. Jadi Najib tak mau sokong. Oleh kerana Najib tak mau sokong anak dia, dia bermula di saat itulah Mahathir, ya, mencari berbagai-bagai alasan untuk nak jatuhkan Najib sahaja. Bukan nak jatuhkan Barisan Nasional. Nak jatuhkan Najib saja. Sebab kalau Najib jatuh, dia nak angkat pemimpin lain yang boleh menjadi boneka kepada dia. Ini style Najib, style Mahathir berpolitik. Ya? Itu style dia. Dia mungkin dah tak nak dah jadi Perdana Menteri, saudara. Dia dah lama jadi Perdana Menteri, 22 tahun. Ha? Tapi dia nak Perdana Menteri orang yang boleh dia pegang remote. Remote control dia. Dia pegang remote control, dia nak Perdana Menteri ikut cakap dia. Sebab itu Pak Lah jadi Perdana Menteri singkat masa dia. Sebab Pak Lah tak nak ikut cakap Mahathir. Ya? Apabila Pak Lah membatalkan Jabatan Bengkok, satu projek mewah, projek yang mengkayakan kroni yang disediakan oleh Mahathir sebelum itu, dia minta Pak Lah teruskan projek Jabatan Bengkok itu. Untuk apa? Untuk nak mengkayakan kroni Mahathir sendiri, yang telah pun dia lantik. Tetapi akhirnya Pak Lah membatalkan, ya, projek Jabatan Bengkok, dan sanggup kerajaan waktu itu membayar pampasan kepada syarikat, ya, yang menjadi proksi kepada Mahathir. Maka batal projek Jabatan Bengkok tu, ya, yang ke Singapura, menghubungkan Singapura. Itulah bermulanya Mahathir marah Pak Lah ketika itu. Cukup marah dia dengan Pak Lah. Dia kata Pak Lah mungkin janji, ya, masa saya lantik dia jadi Perdana Menteri, gantikan saya, dia janji nak buat. Dia janji nak teruskan projek-projek saya. Tetapi Pak Lah tak buat bila Pak Lah jadi Perdana Menteri. Dia kata Pak Lah mungkin janji. Mahathir kalau orang lawan cakap dia, orang tak dengar cakap dia, dia takkan putus asa, saudara. Ya, otak jahat dia sentiasa berfungsi untuk memikirkan bagaimana cara nak jatuhkan Pak Lah. Maka dia gunakan din sembab. Din sembab, din cirit tu lah. Din cirit ni, saudara, dia khianat orang, bukan baru ni. Dia khianat Pakatan Harapan, bukan hanya Pakatan Harapan je dia khianat. Berapa banyak lawan-lawan politik dia yang dikhianati oleh din cirit. Ya, dia sanggup khianat siapa saja asalkan dia boleh naik. Sebab itu, ya, Mahathir menggunakan din cirit sebagai ejen dia untuk menekan Pak Lah di dalam UMNO. Ini cerita dia. Kita masih ingat lagi bagaimana din cirit mengeluarkan kenyataan din di Singapura, ya, mengkritik tentang kepimpinan Pak Lah, sehingga Pak Lah terasa hati, ya, sehingga Pak Lah rasa, ya, din cirit telah hentam dia. Din cirit waktu itu naik Presiden UMNO. Pak Lah Presiden UMNO, seorang naik Presiden UMNO menghina Presiden UMNO di luar negara, menekan Pak Lah. Akhirnya Pak Lah, ya, di dalam Pimpinan Agung UMNO, Pak Lah berucap dalam Pimpinan Agung UMNO, di sebelah itu din cirit ada, depan-depan din cirit Pak Lah kata dia tak apalah, dia terasa hati bila din cirit buat kat dia, tapi dia maafkan. Dia maafkan din cirit, dia kata. Sebelum dia nak umumkan dia undur, ya, sebagai Perdana Menteri. Ya, akhirnya memang Pak Lah mengundurkan diri, saudara, sebab tekanan daripada dalam yang dibuat, yang dilakukan oleh din cirit ini. Akhirnya Pak Lah mengundurkan diri. Pak Lah mengundurkan diri kerana tekanan-tekanan daripada dalam UMNO sendiri yang dirancang oleh din cirit, yang menjadi toke dia adalah Mahathir Mohamad di luar sana. Itu kerja Mahathir. Dia kata perancangan politik jahat ni memang pintar Mahathir. Ini pernah dinyatakan oleh almarhum Tun Guru Aziz. Tun Guru Aziz tahu. Dia kata Mahathir ni bukannya orang bodoh. Dia ni orang bijak. Sepatutnya Malaysia ni beruntung. Kita ada orang seperti Mahathir Mohamad. Ya, orang yang ada punya pemikiran yang bijak, pandai. Tetapi sayangnya dia kata kebijaksanaan yang Allah berikan, yang Allah pinjamkan kepada Mahathir Mohamad ini disalahgunakan bukan untuk buat baik, tetapi untuk buat jahat.
ya, untuk merangka kejahatan-kejahatan untuk melepaskan nafsu serakah politik dia sendiri. Itulah Mahathir. Ya, apabila dia dulu dia apa Presiden UMNO yang dia tak bergaduh. Mahathir ni dengan Tunku Abdul Rahman dia bergaduh. Bapa kemerdekaan kita. Ya, baik-baik yang Tunku Abdul Rahman tu tak ada, tak kacau orang pun menjadi musuh kepada Mahathir Mohamad. Ya, dia pernah dipecat dari UMNO, masuk balik. Dengan siapa? Dengan almarhum Tun Abdul Razak. Yang itu aja saudara yang dia tidak dapat bergaduh. Sebab almarhum Tun Razak ni menjadi Perdana Menteri tak lama. Dia meninggal dunia. Sebab itu tak sempat Mahathir nak bergaduh dengan dia. Yang lain semua sekali saudara. Tun Hussein On. Dengan siapa saja Perdana Menteri yang tak bergaduh dengan Mahathir ni saudara. Semua jadi musuh dia. Ya. Inilah bangsatnya orang Mamak Kerala ni. Ya. Yang lebih Melayu daripada Melayu. Saudara, kerana bila bercakap tentang perjuangan Melayu, tapi pemimpin Melayu mana yang tidak menjadi musuh dia? Semua menjadi musuh dia. Daripada zaman Tunku Abdul Rahman sampailah pada menteri-menteri yang selepas itu. Siapa yang tak setuju dengan dia, yang tak dengar cakap dia, itulah musuh dia. Dia akan lakukan apa saja untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin tersebut. Sebab itu dia bergaduh juga dengan Hussein On, dia bergaduh juga dengan Najib, dengan Pak Lah. Ya. Itu dia Mahathir. Dia nak orang sembah dia. Biarlah dia satu-satunya pemimpin dalam negara ini yang terbaik. Tak ada orang lain lagi. Orang kena anggap dia lah tokoh. Dia nak macam tu. Dia tak mau nampak ada orang lebih hebat daripada dia. Sebab itu bila Anwar Ibrahim muncul di dalam UMNO, ya, walaupun dia kata jasa dia, dia kata saya UMNO, dia kata Anwar ni sepatutnya berterima kasih dengan saya. Saya yang bawa dia masuk dalam UMNO. Saya angkat dia begitu cepat dalam kerjaya politik. Ya. Dalam politik Anwar naik begitu cepat. Menjadi timbalan menteri, jadi menteri. Kemudian terus kepada menteri keuangan, timbalan pada menteri. Jasa saya. Saya bagi tahu Mahathir. Anwar naik dalam politik bukan kerana jasa kamu. Tak pernah Anwar naik hanya kerana kamu yang tunjuk tempat. Dia naik kerana pertandingan. Anwar tak pernah naik dalam politik kerana kamu yang dokumen. Seperti mana kamu nak dokumen anak kamu. Kamu nak Mukhlis menang kerana kamu minta Najib tolong bantu anak kamu. Untuk anak kamu naik. Tapi anak kamu tak boleh naik. Tapi Anwar Ibrahim bukan. Dia dalam masuk dalam UMNO, dia tak nak dia naik kerana kamu tunjuk. Dia kerana dia nak dibakat dia sendiri. Biar ahli UMNO yang angkat dia. Sebab itu bila Anwar masuk dalam UMNO, Anwar bertanding ketua pemuda UMNO. Pemilihan yang pertama. Dia bertanding dengan ketua pemuda UMNO. Sekali pertama saja dia bertanding, dia terus menang saudara.